Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Nampak kehadiran malam ini sesuai dengan wajah Putrajaya. Daripada Kelantan ada, saya nampak Negeri Sembilan ada. Ini Datuk Halim ni pakar tulangnya. Ada kira orang-orang yang kita kata maklumat di hujung jari. Jadi kita nak bercakap di kawasan orang yang bermaklumat di hujung jari. Memanglah kalau tersilap maklumat, mereka boleh buat comparison, perbandingan. Melainkanlah kalau kita ceramah di kawasan kampung, satu perkara itu kita kena terang dengan lebih jelas supaya rakyat faham. Tapi orang-orang kampung ini bila dia pegang, dia percaya kepada satu parti, dia percaya kepada satu individu, dia susah dah nak berubah. Dia pegang dan dia tak boleh berubah walaupun hujah lain datang. Ini yang selalu disebut kumpulan walaun ini. Jadi dia pegang dan dia yakin dengan pegangan dia itu, walaupun ada pendapat baru datang, dia susah nak berubah. Tapi orang macam di Putrajaya ini, dia mudah berubah bila dia dengar maklumat-maklumat atau fakta-fakta yang jelas untuk dia yakin kepada sebuah parti, pada individu atau kepada perjuangan. Kita tahu pilihan raya amat dekat. Sebulan lagi bertukarlah kerajaan. Artinya kerajaan yang ada kekal ataupun kerajaan baru ambil alih di Putrajaya ini. Tak lama, 20 hari bulan diumum, ada pendapat mengatakan kemungkinan 29 penamaan calon, tak tahulah, itu hanya pandangan, dan mengundi barangkali di minggu kedua bulan November. Artinya berlaku perubahan kerajaan atau tidak dalam masa sebulan ini. Saya dalam peresmian Masjid Putra Haid bersama dengan Baginda Sultan Selangor, kebetulan sebelum sembahyang Isya dapat berbual dengan Baginda Sultan, dan di samping itu sebelum itu berbual dengan bekas pengerusi SPR Tan Sri Aziz. Beliau mengatakan ada pilihan raya yang berlaku dalam keadaan banjir, iaitu pilihan raya di Dun Tenang, Johor. Waktu itu calon PAS kita Cikgu Malah, Dr. Hatta ingatlah, dia calon kita. Dan kata Tan Sri Aziz, amat sukar SPR hadapi pilihan raya itu dan belanja pilihan raya begitu meningkat. Itu pilihan raya yang berlaku banjir 1 dun. Bayangkan kalau seluruh negara hadapi banjir, bagaimana SPR nak hadapi? Saya bila tengok saja langit gelap, saya gelisah. Sebab Kota Raja, Seri Muda, banjir sikit saja sudah, hujan lebat sikit saja banjir naik. Dan disitulah banjir Disember lepas mengorbankan 19 orang di Seri Muda dan di sekitarnya. Saya tak boleh bayang jikalau masa mengundi itu berlaku banjir. Saya yakinlah orang keluar mengundi akan kurang. Bila kurang orang keluar mengundi, itulah yang dikehendaki
oleh UMNO dan Barisan Nasional, sebab mereka dah mencipta dua kemenangan besar di Melaka dan juga di Johor apabila peratus keluar mengundi begitu rendah. Sebab itulah mereka nak kalau boleh peratus keluar mengundi itu biarlah kurang. Sepatutnya dalam negara yang praktis demokrasi, kita mahu rakyat sebanyak mungkin terlibat dalam pilihan raya, seramai mungkin. Tapi di Malaysia ni perkara-perkara yang pelik berlaku. Bekas Ketua Menteri Melaka, dia ada 4 kes dipanggil oleh pihak polis kerana masa kempen pilihan raya dia dituduh bertemu dengan pengundi. Selalunya pengundi marah, nak undi, nak pangkah macam mana? Calon kami tak tengok muka, tak bertemu. Di Melaka, calon bertemu dengan pengundi, dipanggil oleh pihak polis untuk disiasat. Betul, Malaysia negara yang paling pelik dalam dunia dalam hal mengendalikan pilihan raya. Sebab itulah, dan kita tahu sudah terang lagi bersuluh, terutama sekali penduduk di Putrajaya ni kena hebahkan semua kepada orang kampung. Di sini yang duduk di Putrajaya ini, yang datang dari Kedah, daripada Perlis, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak. Beritahu orang kampung, pilihan raya ini dipercepatkan kerana nak menyelamatkan beberapa individu. Terang disebut dalam yang dikatakan video klip ucapan Zahid Hamidi. Kalau mereka Barisan Nasional kalah katanya, kemungkinan beberapa orang lagi akan didakwa. Kita, siapa memerintah pun, kalau ada kes, dakwalah. Kita hadapi kes-kes mahkamah. Tapi kita tahu bagaimana Perdana Menteri dulu mengelakkan pendakwaan dengan memecat Gani Patail yang telah menyiapkan segala bentuk tuduhan terhadap beliau. Diganti dengan Effendi dan tak ada pendakwaan, sehinggalah kerajaan baru mengambil alih Mei 2018. Baru fail itu bukan siasat dah, fail yang sebelum itu saja dibuka dan ada siasatan diikuti dengan pendakwaan. Hadirin sekalian, kalau nak cakap soal isu, sini tempat yang tahu maklumat. Saya nak sebut di sini yang kita terlibat dalam politik agak lama lah. Saya bertanding pilihan raya sejak tahun 82. Setiap kali pilihan raya tak pernah tak bertanding. Sampailah kepada tahun ini kita melihat keseluruhan secara umumnya orang-orang Melayu kurang sensitif dengan rasuah. Ini satu perkara yang agak pelik sedikit. Bukan tak sensitif, kurang sensitif. Kalau kita lihat kuliah-kuliah yang berlangsung di mana-mana masjid secara umum, tidak menekankan soal rasuah dan penyelewengan ini. Dan satu video yang sedang tular sekarang ini, ucapan baginda Sultan Perak meminta supaya semua khutbah-khutbah Jumaat di negeri Perak masuk dalam doa itu supaya kita terhindar daripada rasuah dan menyalahgunakan kuasa. Karena secara umumnya dia tak jadi sensitif soal rasuah ini. Kita tengok orang-orang Cina, orang Tionghoa menghukum MCA secara besar-besaran bila berlaku penyelewengan skandal Koperasi Bersatu di zaman Tan Kun Suan. Sejak daripada itulah MCA ni dihukum dan tak naik sampai hari ini. Karena skandal yang terlibat Koperasi Bersatu. Dan Tan Kun Suan sendiri
masuk penjara. Orang India, ya, mereka miskin di estate, tak ramai yang kedudukan tinggi, tapi mereka sensitif dengan rasuah. MIC dihukum secara besar-besaran bila isu Mica Holding diketengahkan kepada masyarakat. Tapi orang Melayu bila ditimbulkan soal rasuah, walaupun telah dituduh dan dihukum, masih panggil bosku. Bahkan ada yang menangis terisak-isak. Sampai hari ini sanggup bagi gelang dan sebagainya, walaupun telah dihukum dengan rasuah, dengan kes rasuah. Jadi perkara ini, rakan-rakan yang bijak bistari di Putrajaya ini tolong fikir, bagaimana nak ubah pemikiran ini supaya menyalahgunakan wang rakyat itu dianggap satu perkara yang merosakkan. Malulah kita bila kajian-kajian dibuat oleh mana-mana universiti di peringkat antarabangsa. Negara yang paling berakhlak Islam disebut New Zealand, disebut Finland, disebut Norway, disebut Singapura. Kenapa? Karena tirih rasuah di negara mereka itu amat rendah. Singapura duduk tempat yang keempat dan kelima dalam dunia, indeks rasuah yang paling rendah. Menteri-menteri dia tak pernah bercakap soal ayat Ar-Rashi wal Murtashi finnar, tetapi rasuahnya amat rendah. Jadi, dan kita lihat pula gaya hidup wakil-wakil rakyat. Kalau di Norway biasa, menteri ke wakil rakyat kadang-kadang pergi ke parlimen naik tiup. Tahu kan tiup kan? Yang biasa duduk di England, yang duduk di negara Eropah, kita pergi sana tu jaranglah kita naik kereta sewa, semua naik tiup, naik bas gitu je. Naik sini ni kalaulah wakil rakyat tidak mempamerkan kekayaan, rakyat tak hormat. Ini minda yang ada dalam masyarakat kita. Lagi dia lihat wakil rakyat dia tu hebat, lagi dia suka. Walaupun kehidupan mereka itu tak setaraf langsung dengan allowance dan gaji mereka. Ini berleluasa dalam masyarakat kita. Alhamdulillah di Indonesia perkara ini telah mula berubah. KPK-nya iaitu badan macam kita sini SPRM amat ditakuti, amat powerful. Dan sekarang mereka telah akibat kesalahan ribu berakhir dalam jail. Menteri, termasuk menteri daripada Parti Islam PKS, 2 orang dah masuk jail. Tak kira siapa. Bahkan sudah ada trend di Indonesia, bila jawatan kuasa macam kita Public Account Committee dan sebagainya, yang Dr. Hatta anggotanya, membuat pemeriksaan itu kadang disiar dalam televisyen, supaya orang yang dituduh tu kena jawab bila dia menggunakan wang rakyat dan sebagainya. Perkara ini masih jauh. Tambahan pula lebih hebat lagi bila ada pandangan-pandangan yang mengatakan kita yang penting kena sokong Melayu Islam. Tak kiralah dia jahat macam mana pun, asalkan dia Melayu Islam, kita kena utamakan kalau dibandingkan dengan orang bukan Islam. Sejahat-jahat orang Islam ada pintu taubat. Sebaik-baik orang bukan Islam, dia tak ada pintu taubat. Ini sedang berkumandang kuliah-kuliah di seluruh Malaysia sekarang. Hatta di Pulau Pinang, kuliah-kuliah ini berjalan dengan begitu lantang supaya memilih calon yang beragama Islam. Lebih baik lagi kalau dia orang Melayu, walaupun sikit sebanyak dia menyeleweng dan sebagainya, dibandingkan dengan orang bukan Islam yang baik. Karena ia berbahaya kepada umat Islam dalam jangka panjang. Ini sedang berkumandang di seluruh negara dalam kuliah-kuliah yang berlangsung sekarang ini. So bila kita nak sampai ke peringkat untuk lahirkan good governance, kalau kita ke UK kadang-kadang kita boleh lihat, kadang-kadang kita nampak David Cameron, bekas Perdana Menteri dengan seluar katok, orang panggil lah,
seluar takat lutut tu, naik train ataupun tiup. Kadang-kadang kita boleh nampak Margaret Thatcher dengan memegang, orang panggil raga lah, untuk pergi melintas jalan untuk pergi beli barang di kedai. Artinya selepas mereka tidak memegang jawatan eksekutif, menteri ke Perdana Menteri kan, mereka hidup seperti rakyat biasa yang lain. Akhlak ini kita lihat ada di negara-negara barat. Sebab itulah Syed Rashid Redha, dia berkata ini 60-70 tahun dulu, aku pergi ke negara Eropah, aku melihat Islam di sana. Aku balik ke negaraku, dia orang Mesir lah, aku melihat orang Islam tetapi Islamnya tidak ada. Perkara ni sampai bila kita nak berubah? Kita nak pergi kepada ummah ataupun umat yang disebut umat yang terbaik, yang kita selalu sebut ya'lu wala yula alai. Apa ni, orang yang bersifat pertengahan dan sebagainya. Ia tidak berlaku secara umumnya di dunia Islam. Malaysia sekarang bocor, leakage lebih kurang 60 bilion satu tahun. Satu angka yang menggerunkan. Kita anggap ini angka exaggerate, angka yang direka-reka. Tapi bila kita berpeluang berkuasa, buat siasatan yang dikatakan ada penyelewengan, mengejutkan kita. Di antaranya yang kita sebut kapal LCS yang ditemui dalam forensik audit di situ, 400 juta dibayar kepada seseorang yang tidak ada kena-mengena dengan buat kapal. Artinya tirihnya itu besar. 400 juta tak ada kena-mengena dengan kos membuat kapal, tapi dibayar hutang sebelum itu oleh syarikat lain sebelum itu. Bayangkanlah, itu satu projek besar yang bocor sebegitu rupa. Belanjawan baru ini pegawai kerajaan, mungkin orang-orang di sini yang kerajaan bekas pegawai kerajaan. Belanjawan ini yang dibentangkan baru ini macam sembang kedai kopi. Dia belum diluluskan. Tapi radio TV hari-hari diulas pasal belanjawan itu. Dia bukan lulus, tak bincang pun lagi. Lepas pilihan raya bulan depan, siapa yang menang dia akan bentang semula belanjawan. Kalau kita menang, Pakatan Harapan, kita akan bentang semula belanjawan. Kalau BN menang, dia akan bentang semula. Nak ulangkan yang hari itu ataupun nak buat yang lain boleh, kerana ia belum diluluskan. Kita kena faham. Memang disebut di situ, orang bertepuk meja seronok. Misalnya, apa disebut nama Cik Kiah ke Cik Halimah kan? Boleh dapat sampai 5-6 ribu daripada bantuan-bantuan kerajaan. Saya sebut memanglah Cik Kiah dapat 5,000. Tapi Cik Rosmah dapat 180 juta. Ini yang kita kena beritahu pada orang kampung. Itu satu yang disiasat. Bukan tuduhan, ia telah dibuktikan di mahkamah. Sebab itu dia kena bayar denda 950 juta kerana 5 kali suapan yang diterima. Kadang orang-orang tengok 180 juta, dia ingat main-main. 180 juta hampir sama dengan belanjawan satu negeri perleh yang diminta oleh Rosmah dan telah diberi. Jadi Cik Kiah yang dapat 5,000 itu tersenyum lebar. Cik Rosmah, kalaulah kita tak memerintah itu, tak buat siasatan, tak dakwa dia, bayangkan berapa bilion mereka ada duit hasil daripada siphon, ambil daripada projek-projek. Saya jumpa banyak orang-orang yang buat terlibat dalam usahawan ini, kontrak-kontrak besar ni. Mereka terus terang sebut, kami suka UMNO memerintah,
toke-toke ni. Sebab kami dapat projek, kami tahu dah berapa untuk ketua bahagian, berapa untuk menteri, berapa untuk ni, dah set up semua dah. Sebab itu mereka dulu cukup marah kepada Lim Guan Eng. Karena bila dia jadi Menteri Kewangan, dia korek balik, dia potong pula 10%. Potong apa? Dia kata kami dah bayar dah kepada kontraktor sebelum ini. Kalau potong lagi macam mana kami nak untung? Artinya mereka ini suka kepada UMNO BN memerintah sebab mereka tahu habuan ini telah pun termaktub dalam urusan kebelakangan ini. Sebab itu hadirin sekalian, kalau kita nak selamatkan negara ini bukan joke, bukan melawak lah. Mesti jangan bagi BN UMNO ni perintah balik. Kalau kamu izinkan, kamu membawa kepada negara kini ke kecelakaan. Bila buat siasatan itu di satu kementerian, dan bagaimana semangat tentera kita sekarang, demoralize atau tidak, bila dah jadi menteri ni nak bicara hal pertahanan pun jadi susah. Sebab kita tahu maklumat. Kalau tak tahu senang. Dulu sebelum jadi menteri, orang kata hantam sajalah labu. Tapi sekarang tak boleh. Sebab kita ada maklumat-maklumat. Dan yang kita harapkan semangat pasukan keselamatan kita terus kuat dan utuh. Tapi leakage sampai 60 bilion ni amat besar. Dan kita sepatutnya setaraf dengan Korea Selatan. Tapi sekarang tertinggal dan kita tahu mata wang kita sekarang sudah RM4.60. Setengah tempat RM4.70 $1. Menyebabkan, dan kalau di Mekah kita pergi, semua kita tahu, dulu RM100 kita dapat RM145. Sekarang RM1 kita dapat RM90. Kadang-kadang tak sampai RM90. Menyebabkan belanja orang pergi ke Mekah meningkat begitu dahsyat. Bukan kerana peningkatan itu berlaku begitu, tetapi kerana nilai mata wang kita semakin rendah. Sebab itulah, bila negara makin kekurangan wang dibandingkan dengan perbelanjaan dan sebagainya, secara umumnya yang akan rugi adalah Bumi Putra. Sebab Bumi Putra ni kita masih menolong mereka, perlu lagi memberi baja subsidi. Kita dalam manifesto kita Pakatan Harapan kali nak meningkatkan lagi subsidi untuk baja, subsidi untuk padi, subsidi untuk nelayan, perlu. Dan yang termiskin adalah kaum India sekelompok dan juga Bumi Putra Sabah Sarawak. Mereka ni perlu dibantu lagi. Tapi kalau berlaku kekurangan wang begitu dahsyat, bagaimana kita nak bantu? Inilah yang kita, jangan kita anggap rasuah. Mereka yang beri berdosa, yang terima berdosa. Kami ini tak ada kena mengena tak berdosa. Memang rasuah berleluasa, yang beri kaya, yang terima rasuah kaya, yang akan miskin ialah rakyat jelata. Contoh nyata apa yang berlaku di Sri Lanka. Bercakap di Putrajaya tak payah ulas. Sebut dia Sri Lanka, tekan malam ni tengok apa punca-punca yang Sri Lanka jadi begitu. Tekan internet, dapat maklumat. Kalau dibaling, saya bersyarah kena teranglah. Raja paksa ambil banyak ni, parti ni ambil banyak ni. Tapi di sini Putrajaya. Jadi kalau kita allowed membenarkan soal rasuah ni berterusan, maka Malaysia juga tak pelik boleh menjadi seperti itu. Golongan intelektual Putrajaya ini, di antara golongan yang ada di sini, untuk mengembangkan fikiran itu ke seluruh pelosok Malaysia, untuk kita buat perkara yang lebih baik pada masa yang akan datang. Oh, kita cakap saja buat kedah. Ya, 22 bulan kita memerintah, kita tahu persepsi rasuah, ukuran antarabangsa menunjukkan daripada negara tempat 61, kita sudah jadi tempat 51. Bila naik balik BNPN, tempat 51 sekarang jadi tempat 62. Belum diukur yang tahun lepas punya. Barangkali sudah mencecah sampai angka nombor 70.
kita hampir-hampir setara dengan negara-negara Afrika. Ini bukan joke, bukan main-main, tetapi kenapa? Khasnya orang-orang Islam tak mau sedar perkara ini secara besar-besaran. Soal korup ini perkara yang besar, yang perlu kita lihat. Dan kita tahu bahawa bila kita telah membuktikan dalam 22 bulan turun 10 negara, kita potong 61 ke 51. Kalau kita komplit 5 tahun, kemungkinan kita jadi number 40-an something, dan hampir-hampir kita mencapai kedudukan seperti waktu Malaysia yang dipanggil Tiger of Asia satu ketika dulu. Sebab itu penduduk saudara sekalian, kalau bertanding ke tak bertanding di sini amanah, yang akan bertanding sudah tentu calon kita daripada Pakatan Harapan. Maka menangkan calon kita. Dan yang tak mengundi di sini, mengundi mana? Tolong kempen. Sekarang kempen cara WhatsApp, cara berbagai cara yang tak payah ajar orang Putrajaya ini. Jangan izinkan parti Zahid Hamidi ini menang balik. Terang dah dia sebut, dia nak selamat diri dan rakan-rakannya bila mereka dapat kuasa pada bulan depan. Ini bukan perkara sembunyi-sembunyi lagi. Dunia tahu hal ini. Sebab itu saya merayu semua kena bekerja kuat. Saya malam ni sini, malam esok Muar Johor, semalam di Kepala Batas. Jadi saya sebut jadual-jadual ni supaya anak-anak muda Hasbi dan juga Adli jangan duk merongok lah kalau kerja banyak sikit. Sebab Mamat semalam di Kepala Batas, siang tadi mesyuarat bersama, lepas tu petang bertemu mesyuarat lagi, malam ni nak bertolak tu Melaka, malam esok di Muar Johor. Begitulah seterusnya, dengan umur hampir 2 kali ganda dengan dua-dua di depan ini. Kita semua kena bekerja kuat jikalau kita nak buat satu perubahan besar pada pilihan raya bulan depan. Bukan tahun depan, bulan depan. Dan kita harap kali ini Putrajaya akan dimenangi oleh calon Pakatan Harapan. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.